Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana satu mic ni? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah. Allah berfirman di dalam surah Taha ayat 132, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuq wal 'aqibatu littaqwa. Wa'mur ahlaka bis-shalah, dan suruhlah keluargamu serta umatmu bis-shalah, mengerjakan sembahyang. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah engkau tekun sabar menunaikannya. La nas'aluka rizqa, kami tidak meminta rezeki kepadamu. Nahnu narzuquk, kamilah yang memberikan rezeki kepadamu. Wal aqibatu littaqwa, dan ingatlah kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa. Baik, di dalam surah Taha ayat 132 ini tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut kepada kita perintah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita. Dalam ayat ni dia suruh Nabi Muhammad menyuruh keluarganya dan umatnya untuk tetap mendirikan solat. Maka pada kita suruh keluarga kita menunaikan sembahyang. Wa'mur ahlaka bis-shalah, suruh keluarga kamu untuk tetap mengerjakan sembahyang. Jadi cari jalan tuan-tuan, macam mana nak bagi anak-anak kita sembahyang, isteri kita sembahyang, suami kita sembahyang. Cari jalan. Bukan setakat boleh suruh je sembahyang. Lebih daripada itu. Wa'mur ni lebih daripada suruh. Kalau suruh ni sekadar sembahyang. Lebih daripada suruh tu makna bimbing dia, ajak dia, tarik dia. Sebab sekarang suruh tak jalan tuan-tuan. Suruh tak jalan. Kita kena tarik dia, bimbing dia, belai dia daripada kecil untuk mengerjakan solat. Wastabir 'alaiha, dan hendaklah sabar di dalam mengerjakan sembahyang. Sebab kata Allah, innas salah, sembahyang ini satu benda yang besar, la kabirah, berat, illa 'alal khashi'in, melainkan bagi orang yang khusyuk. Orang yang khusyuk dia menunggu sembahyang. Orang yang tak khusyuk ni tuan-tuan, sayup-sayup sembahyang. Dekat-dekat nak habis baru nak sembahyang. Tengok TV dulu, tengok TikTok dulu, menyimbang dulu, tengok bola dulu, baru dia fikir sembahyang. Orang yang khusyuk ni sebelum masuk waktu dia standby dah. Dia dah siap dah diri dia nak pergi sembahyang. Sebab itu kata Allah, wastabir 'alaiha, jaga, tekun sembahyang ini. Sebab kata Allah, kami tidak meminta rezeki daripada kamu. La nas'aluka rizqa, kami tidak minta rezeki daripada kamu. Bukan kamu yang bagi rezeki pada Allah. Nahnu, kami, narzuquka, kami yang memberikan rezeki kepada engkau. Tuan-tuan yang saya hormati, di dalam Al-Quran ni ada banyak perkataan yang kita kena baca, yang kita kena baca, yang kita kena belajar. Contohnya apa? Contohnya turun. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Kami yang menurunkan Al-Quran kepada kamu. Allah Ta'ala sebut kami turunkan Al-Quran
kepada kamu. Kami turunkan daripada yang tinggi turun ke bawah. Kalau sebut saja Al-Quran, kalau sebut saja kepada Nabi Muhammad, Allah gunakan perkataan kami turunkan. Tetapi kalau tuan-tuan buka dalam Al-Quran, kalau ayat itu berkenaan dengan orang Yahudi, Bani Israel, kami memberikan pada kamu kitab. Yang kami berikan kitab kepada mereka. Untuk Bani Israel, Allah Ta'ala kata, ataitu, kami berikan pada kamu. Utul kitab. Allazina utul kitab. Orang yang diberikan kitab. Tapi untuk Al-Quran, kami turunkan kitab. Nampak tuan-tuan? Allah membezakan perkataan. Sedangkan kitab pada mereka pun Allah yang turunkan. Taurat, Zabur, Injil ni. Al-Quran pun Allah yang turunkan. Kenapa untuk Nabi Muhammad, kenapa untuk umat Nabi Muhammad Allah gunakan perkataan kami turunkan? Kenapa untuk orang Yahudi, Bani Israel yang dapat kitab-kitab ni tuan-tuan, Injil, Zabur apa semua ni, Allah kata allazina utul kitab, yang kami berikan kitab. Jadi ini yang saya kata tadi, kita kena baca, kena belajar tentang ayat-ayat ataupun kaedah-kaedah sesuatu ayat Al-Quranul Karim. Baik. Ulama-ulama menunjukkan, menerangkan kepada kita, ulama tafsir menerangkan kepada kita bahawa kenapa yang digunakan perkataan turun kepada Quran, kepada kita umat Nabi Muhammad, menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad dan kemuliaan kita, istimewanya kita. Yang utu itu, mereka dapat kitab, mereka engkar. Mereka dapat kitab, mereka rombak. Mereka dapat kitab, mereka tukar nama pula. Buat kitab-kitab daripada pendeta. Maka Allah kata, kami berikan pada kamu. Beza tu. Sesuatu yang Allah tak berapa gemar dengan sesuatu yang Allah gemar. Sebab itu perkataan yang Allah suka, perbuatan yang Allah suka, maka Allah Ta'ala banyak menggunakan perkataan turun. Inna anzalna, kami turunkan Al-Quran, kami turunkan hujan, kami turunkan rahmat, kami turunkan ketenangan. Sesuatu perkataan yang baik Allah gunakan perkataan nazala, turun. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala kata apa? La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquka. Kami tidak minta rezeki daripada kamu. Sebaliknya, kami yang bagi rezeki pada kamu. Nahnu narzuquk. Maka ada orang tanya, Ustaz, Allah ni satu ke ramai? Sebab apa? Ni Allah sebut perkataan kami. Allah sebut perkataan kami. Kami yang bagi rezeki pada engkau. Kenapa Allah Ta'ala tak kata aku yang bagi rezeki pada engkau? Kenapa Allah kata kami? Kami bukan menunjukkan ramai. Kami dalam bahasa ni bukan menunjukkan Allah tu banyak. Bukan menunjukkan Allah tu berbilang-bilang. Kami tu menunjukkan Allah maha kuat. Allah maha kaya. Allah maha besar. Allah maha hebat. Maka dia gunakan perkataan kami. Bukan menunjukkan bahawa Allah tu banyak. Nak tunjuk bahawa Allah tu kaya, maka dia menggunakan perkataan kami. Allah maha kaya, Allah gunakan perkataan kami. Maka tuan-tuan jangan takut. Jangan takut pula lagi kalau air hujan tak ada, lagu mana kita ni. Sat lagi kalau beras tak ada, nak makan apa kita ni. Sat lagi kalau anak kita ramai, apa kita nak makan. Sat lagi rakyat banyak sangat, nak makan macam mana ni. Tuhan bukan miskin. Tuhan maha kaya. Allah Ta'ala sebut berkali-kali bahawa di bumi ni ma'isyah. Bumi ni adalah tempat hidup. Jangan takut tuan-tuan. Bumi ni tempat hidup, akan ada rezeki untuk kita. Akan ada kecukupan udara untuk kita, air untuk kita, akan ada. Maka tuan-tuan jangan kata bahawa Allah tu miskin, tak mampu nak bagi semua. Sebab itu Allah Ta'ala gunakan perkataan nahnu. Kami yang bagi rezeki pada engkau.
Maka kata Allah, wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik kepada orang yang bertakwa. Maka kalau tuan-tuan tanya pada saya, apakah ayat, apakah petua untuk murah rezeki? Jawapan dia ialah, suruh keluarga kita sembahyang dan sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Itulah rezeki, itulah punca kemurahan rezeki daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidup kita sempit, hidup kita susah, gaji tak cukup, pendapatan pak siapa tak naik-naik, pak siapa yang aku susah sangat ni, jawapan dia, cuba tengok pada sembahyang. Saya sembahyang ustaz, anak tak tahu. Saya dengan isteri saya sembahyang ustaz, anak tak tahu. Yang tak tahu itulah yang kena perbetulkan, wa'mur ahlaka bis-salah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak supaya kita ni dikurniakan oleh Allah rezeki, ketenangan, kebaikan, maka benda yang perlu kita jaga, wajib kita jaga ialah perintahkan ahli keluarga kita sembahyang. 2, sabar di dalam mengerjakan sembahyang. Saya kata dah pada tuan-tuan, suruh ni bukan setakat kata, hey man sembahyang, bukan. Pergi ketuk bilik dia, tengok sembahyang tak lagi. Subuh-subuh kejut dia, terajang pintu tu. Di rumah saya ni tuan-tuan, hak letak di masjid ni, jadual waktu solat di masjid ni, saya letak depan pintu anak saya. Set pula 10 minit sebelum masuk waktu, zikir, tasbih, baca Quran, pasang kuat-kuat supaya budak-budak ni bangun. Sebab saya sibuk, kadang tak ada di rumah, siapa nak kejut dia pun sembahyang. Set. Dulu saya pasang speaker dalam bilik tidur mereka tu. Bila nak sembahyang je, saya tekan Quran setengah jam sebelum sembahyang. Sebelum azan, tekan Quran, pasang. Supaya dalam bilik mereka tu ada speaker atas kepala tu. Mereka lagi cerdik pada saya. Mereka off pula volume dia. Pakat tak dengar pula. Saya letak satu tentang supaya mereka sembahyang. Cari jalan. Hang nikah ke, hang tak menikah ke, aku tanya sembahyang ke belum? Dah sembahyang ke buat? Macam Sayyidina Umar Al-Khattab, dia sakit kena tikam. Bila orang ziarah dia, soalan yang pertama dia tanya pada orang yang mai ziarah dia, awak dah sembahyang belum? Awak dah sembahyang ke belum? Yang sakit tanya pada yang sihat, kamu dah solat atau belum? Sekarang kita tanya tak pada orang sakit, pak cik dah sembahyang ke belum? Dulu belum waktu Covid, saya rutin bulanan, rutin mingguan ialah menziarah hospital. Bawa air, bawa debu tayamum. Tanya sembahyang lagi. Tak erti sembahyang, saya ajar. Tak boleh tayamum, saya tunjukkan tayamum. Lepas itu bila mem datang Covid ni tuan-tuan, langsung kita tak boleh ziarah. Saya buat kursus untuk doktor dan nurse. Macam mana cara nak bagi orang sembahyang yang sakit ni sembahyang. Macam mana nak galakkan mereka sembahyang. Sebab macam-macam alasan tak boleh sembahyang. Sebab tutup dengan plaster lah. Sebab masuk drip lah. Sebab tangan simen lah. Bagi alasan tak boleh sembahyang. Allah sebut dalam ayat ni, wastabir alaiha. Sabarlah di dalam mengerjakan sembahyang. Kalaulah sehat pun tak sembahyang, agak-agak sakit, lagi kuat alasan tak sembahyang. Allah Ta'ala kata sabar. Pergi sembahyang. Berapa ramai yang sangkut dalam kesesakan lalu lintas tak sembahyang. Yang banyak duk komplain dekat Facebook, dalam TikTok apa semua ni, saya nak berak punya susah lah, jam 4 jam, dia kira berak. Saya nak kencing dia tak fikir nak sembahyang. Apa-apa sembahyang dulu tuan-tuan supaya dapat keberkatan. Kita bercakap daripada sudut rezeki dalam keluarga. Sudut rezeki dalam keluarga. Cara dia ialah sembahyang. Bayangkan hari ini Malaysia dia perkenalkan cogan kata keluarga Malaysia. Maknanya Malaysia ni satu keluarga. Kalau kau nak rezeki Allah sampai pada Malaysia, pastikan anak-anak dalam keluarga Malaysia ni sembahyang. Pastikan. Barulah ayam tu banyak.
Ni ayam tak ada, harga mahal, beras tak ada, gula tak ada, tepung susah, mahal minyak masak, mahal apa semua. Ni pasal apa? Pasal apa yang Allah angkat benda-benda ni, keberkatan ni. Orang pakai duk komplain. Dulu kalau duit tak ada, beli sardin tin. Sekarang tak ada duit nak beli sardin tin. Bayangkan. Maknanya keberkatan rezeki seolah-olah Allah dah tarik. Puncanya salah satu ialah solat tak dijaga dalam satu bentuk keluarga negara. Wujudkan balik macam mana cara nak bagi orang semayang penuh balik di masjid. Penuh balik semayang di surau berjamaah. Cari jalan. Saya pergi ke Johor, pergi ke Melaka. Ada satu masjid menganjurkan siapa yang semayang subuh berjemaah 40 hari tanpa miss akan dapat hadiah basikal. Nak galakkan anak-anak datang semayang subuh. Tiap-tiap hari main semayang. Dapat basikal seorang sebiji. Penuh tuan. Kita takkan nak buat macam tu kot. Untuk pakcik-pakcik yang nak motor main semayang. Takkan nak buat macam tu kot. Maka kita kena ingat tentang ayat daripada surah Toha ayat 132 tentang perintah Allah kepada kita menyuruh ahli keluarga kita sembahyang, sabar di dalam mengerjakannya, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki kepada kita, wal aqibatu littaqwa, dan balasan yang baik, kesudahan yang baik pada orang yang bertakwa. Baik, kita baca kitab Muhimmah fil Ilmil Hadis. Kita sambung pada muka surat yang ke-23. Demikianlah berbagai-bagai seksanya kerana berbagai-bagai derhakanya. Kita masih lagi bercakap tentang isteri yang derhaka kepada suami dia. Seperti mana yang diceritakan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Adalah pada suatu hari masuklah aku ke dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masuklah aku ke dalam rumah Nabi SAW dan ada sertaku isteriku Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maka tak kala menepuk, yakni mengetuk pintu, maka sabda Nabi SAW, siapakah yang di pintu? Maka menyahut Siti Fatimah, kami dengan suami kami Ali, hamba datang menghadap akan dikau ya Rasulullah. Maka tak kala membuka pintu bagi kami, maka tiba-tiba kami dapati Nabi hal keadaannya menangis sebagai tangisan yang sangat. Baik, dalam cerita ni tuan-tuan, Siti Fatimah ni bila ketuk pintu, Nabi tanya dia, ni siapa ni? Dia kata ni, kami ni Fatimah dengan suami, wahai Rasulullah. Dia panggil Nabi, dia tak panggil Pak. Oi Pak oi. Pak oi, dia tak sebut macam kita. Ayah oi, abah oi, abi oi, daddy oi, papa oi, dia tak sebut. Dia sebut apa? Ya Rasulullah. Isteri Nabi pun panggil ya Rasulullah, anak Nabi pun panggil ya Rasulullah, bapa mertua Nabi pun panggil ya Rasulullah. Abu Bakar tu bapa mertua, Umar Al-Khattab bapa mertua, dia panggil Rasulullah ya Rasulullah. Kalau kita ni dapat menantu ustaz, kita panggil apa? Panggil nama dia. Hang bila sampai Kazim. Jarang pak motor panggil ustaz bila sampai. Taubat lahum tak panggil. Dia panggil nama dia. Menantu aku. Abu Bakar ni mertua. Ada dia panggil Mat. Oh Mat. Baik ingat kawan hang panggil Mat. Dia tu Nabi. Maka hang isteri ke, hang pak mertua ke, hang anak ke, panggil Rasulullah, ya Rasulullah. La taj'alu du'a ar-rasul ka du'a ba'dukum ba'da. Jangan kamu panggil Nabi Muhammad macam mana kamu semua memanggil kawan-kawan kamu. Maka sampai kepada kita, jangan duk panggil Nabi Muhammad tu macam kita duk panggil kawan kita. Panggil dia dengan panggilan yang mulia, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, Nabi, bukan sebut Muhammad. Sebab hari ini dah jadi kecenderungan. Ada ustaz, ada asatizah yang bila ceramah je, Muhammad manusia biasa. Hang ingat Muhammad tu apa? Kawan pasti hang.
Kawan tadi kau kemas dulu panggil Muhammad ni. Sebut dengan perkataan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tak membenarkan kita memanggil Rasulullah dengan panggilan macam kita panggil kawan-kawan kita. Jangan. Kita di Malaysia dia tuan guru pun kita sebut tuan guru, tok guru. Mai ke Nabi panggil Muhammad ni kurang hajar ni. Kemudian bila selawat marah pula. Ustaz nak ceramah selang-seli dengan selawat, aku suka dia. Yang marah siapa? Dia kata Abu Bakar pun tak buat, hantar mana Abu Bakar tak buat. Apa masalah ya? Sat-sat selawat, aku suka dia. Dia nak selawat, pahala kat dia. Bila dia jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Muhammad. Kita menjawab Allahumma salli ala Muhammad, berapa banyak pahala dapat. Menjawab salawat tu pahala. Hari ni ada ustaz tak bagi ustaz lain selawat waktu ceramah. Apa kejadian? Daripada duk sebut benda lain, perkataan yang paling mulia, antara yang mulianya ialah selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian maka bila tengok Nabi ni, Nabi Muhammad dalam keadaan menangis, yang dalam keadaan menangis bersangatan. Menangis dalam keadaan bersangatan. Maka tak kataku baginya, penembusku aku, penembusmu aku, engkaulah bapakku dan engkaulah ibuku ya Rasulullah. Apakah yang menyebabkan engkau menangis? Siti Fatimah kata ni, apalah yang menyebabkan Rasulullah menangis ni? Orang yang sayang dekat Nabi ni, di antara yang paling kuat sayang Siti Fatimah. Di antara yang paling awal mengikut jejak Rasulullah selepas kematian Rasulullah. Orang yang paling awal meninggal selepas Nabi wafat. Tuan-tuan boleh tengok di muzium di Turki. Pergi ke Turki tengok muzium peninggalan sejarah keluarga Rasulullah. Di antara yang dia pamerkan ialah jubah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Besar jubah dia, tebal kain dia, lebar kain dia. Tu kata jubah anak Rasulullah. Orang perempuan hari ni pakai jubah ketat, melekat. Tang mana jubah? Sampai nampak alus penda pun nampak. Dia kata ni lah jubah apa lagu tu? Jangan kita ni sampai jadi macam hak Nabi sebut. Ariyatun kasiyatun. Berpakaian macam telanjang. Pakaian pakai, tapi macam telanjang, kata Rasulullah. Sebab ketatnya. Yang anak Nabi duk pakai jubah nu labuh, lebar, longgar. Sampai sekarang duk ada lagi jubah nu 1400 tahun. Boleh tengok pun tuan. Berbeza dengan zaman sekarang ni jubah juga, tapi jubah baluk nangkah. Kemudian kita nak kata, isteri saya dah berjubah, saya dah berhijrah. Hijrah apa? Belum sampai lagi tahap tu. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa sesungguhnya telah aku melihat pada malam Mi'raj beberapa perempuan daripada umatku berada dalam keadaan seksa yang amat sangat. Maka sangatlah salah pekerjaan mereka itu, kerana itulah yang menangiskan akan daku daripada sangat seksa mereka itu. Tuan-tuan yang saya hormati, kalau kita tengok di dalam hadis ni, cerita tentang betapa Nabi ni sayang pada orang perempuan. Nabi ambil berat tentang perempuan. Nabi ambil kisah tentang orang perempuan. Menangis Nabi bila cerita tentang orang perempuan. Cuma saya nak sebut pada tuan-tuan, sekali lagi ada pula ustaz-ustaz kita ni, hak alim-alim ni, dia bila baca hadis-hadis macam ni, dia kata tak sahih lah, dhaif jiddan lah, mungkaran lah, macam-macam lah. Pulang kat mereka, kita baca kitab ni. Okey, hang kata hadis ni dhaif, ulama lain tak kata dhaif. Hang duk pakai tok guru hang je, Albani je, hak lain tengok rujuk pada hak lain pula. Jadi kita ambil inzar saja apa yang kita baca ni. Sebab dalam peristiwa Mi'raj ni tuan-tuan,
Macam-macam huraian dia, macam-macam cerita ni. Ada yang ditokok, ada yang ditambah, ada yang betul. Macam-macam, ada ditambah lagi. Tambah-tambah zaman sekarang pula. Bila datang ceramah Isra' dan Mi'raj, yang ceramah tu bukan bagi faham tentang Isra' Mi'raj. Bukan ambil iktibar daripada Isra' dan Mi'raj. Dia menimbulkan kekeliruan pada orang yang mendengar pula. Kita dah kata dah, Isra' Mi'raj ni sepakat di Malaysia kata 27 Rejab. Bila kita jemput dia main ceramah, dia kata, tak, bukan 27 Rejab, 10 Ramadan. Tak, bukan 10 Ramadan, berapa bulan sebelum Rabiul Awal. Tak, benda ni berlaku sebelum daripada Nabi naik diangkat menjadi Rasul. Tak, benar. Akhirnya kita keluar pada 10 pintu ni, 10 kepala duk fikir. Cubalah kita ambil kesepakatan yang ada dalam kalangan kita di Malaysia ni, tanah Melayu lama dah. Yang kita duk pegang 27 Rejab. Dan tak salah pun beriman bahawa, percaya bahawa berlakunya pada 27 Rejab. Tapi yang saya duk perhati tuan-tuan, saya ni penceramah tua. Hak datang kemudian ni muda-muda belakang ni. Saya hak lama ni. Yang mengajar masjid tuan-tuan ni 30 tahun ceramah saya. 30 tahun dah bukan di masjid ni, di Malaysia lah. Lama dah tinggal di saya dengan Datuk Samsuri tu satu zaman lah. Kami ni dah jumpa 10 tahun, 20 tahun hak kebelakangan ni, macam-macam benda hak pelik-pelik. Sepatutnya bila kita mari mengajar orang yang main mengaji ni, dia ada kesatuan. Oh, ni dia. Tapi sekarang ni saya nampak, bila makin mengaji, makin keliru. Kita boleh tolak sana, boleh petikai sini. Sebab yang main mengajar tu, satu contoh aja saya bagi tadi. Tarikh Isra' dan Mi'raj. Kita dah sepakat pakai 27. Dia mari pula cerita, dah. Dia ada 10 pendapat tentang tarikh ni. Habis tu yang mana satu ustaz? Dia tak tahu, suka hampak. Jadi bergaduh pula. Cubalah ajak pada awal 27 kan selamat. Baik, jadi begitu juga dalam kisah yang kita baca ni. Kisah Nabi nampak apa yang Nabi nampak dalam peristiwa Mi'raj. Naik ke langit, bukan Isra' tu, Mi'raj. Naik ke langit tu. Baik. Maka berkata Sayyidina Ali, ya Rasulullah, betapa engkau melihat kepada mereka. Rasulullah dengan Sayyidina Ali sepupu. Rasulullah dengan Sayyidina Ali mertua dengan menantu. Maknanya anak kita boleh menikah dengan sepupu kita. Saya ulang balik. Sayyidina Ali dengan Nabi Muhammad sepupu. Anak Nabi Muhammad menikah dengan Sayyidina Ali. Kalau kita di Malaysia ni, kalau anak kita dengan sepupu kita, anak kita tu, kita ajak panggil dia Pak Su, Pak Long pupu, pangkat Pak Ngah pupu, pangkat Pak Menakan pupu. Oh, tu kira rapat dah tu, salam lah, tak kira. Dah boleh menikah bang. Anak kita, anak perempuan, sepupu kita jantan. Anak perempuan kita boleh menikah dengan sepupu kita. Jadi duk berhati-hati lah. Jangan duk kira belasah je semua. Mentang-mentang jadi Pak Ngah, dia Pak Ngah semua. Yang tak boleh menikah, Pak Ngah betul. Yang ni bukan Pak Ngah betul, Pak Ngah pupu. Baik. Yang kedua, yang Nabi duk menangis ni tuan-tuan. Saya nak cerita apa? Sebab ada orang kata Nabi Muhammad ni menganiaya perempuan. Sebab menikah dengan Siti Aisyah, umur budak. Umur 6 tahun, 7 tahun menikah. Duduk sekali 9 tahun. Apa punya Nabi Muhammad ni? Menyeksa budak-budak. Yang ni tuan-tuan, ada orang tanya pada saya. Sebab tu saya kata tadi. Pak siapa yang jadi macam itu? Sebab ada ustaz pergi buka pula cerita Sirah Ibnu Hisham tu, dia kata bukan umur 8 tahun. Umur 18 tahun. Siti Aisyah menikah. Yang kita duk faham, dia menikah pada usia 6-7 tahun, duk sekali pada usia 9 tahun. Tu muktamad. Mai dia pula, dia kata, tak. Dia menikah umur 18 tahun. Pakak bergaduh pula dah.
Apa masalahnya menikah dengan umur 9 tahun? Dalam Islam boleh menikah bila cukup umur. Taklah ustaz oi, kecil sangat 9 tahun. Tuan-tuan pernah tengok ada orang kerdil, perempuan kerdil. Sampai ketua pendek. Pernah tengok laki dia normal, dia pendek, tinggi meja. Yang laki tinggi kita, isteri dia tinggi meja. Lepas akad nikah dukung. Sama dengan budak darjah 3. Tuan-tuan pasal tak ceramah kat persatuan kerdil, saya pasal pi. Ada hak isteri tinggi, suami pendek-pendek. Ada hak isteri rendah, suami pula tinggi. Boleh je menikah. Kalau nak dikira mendera, hak tu pun mendera agak. Tapi dia tu kerdil. Dia dah cukup umur ke belum? Cukup umur. Bagilah menikah. Dia hanya nampak pada Nabi Muhammad nikah pada usia 9, duduk pada usia 9 tahun. Tapi dia tak tengok saiz orang Arab lagu mana. Saiz budak dulu lagu mana. Saiz zaman tu lagu mana. Budayanya, sosio-budayanya, keadaan masyarakat pada masa tu dia tak nampak. Dia hanya nampak pada orang Melayu 9 tahun. Dia nampak dia, hak pendek-pendek Melayu ni. Dia tak nampak tuan Arab tu lagu mana. 2. Bila dia tanya pada saya, macam mana ustaz boleh huraikan Nabi Muhammad kahwin dengan budak umur 9 tahun? Boleh ustaz huraikan? Yang mana huraian ustaz tu boleh memuaskan hati saya. Tu dia. Dia ingat dia besar sangat sampai nak puas hati dia. Tapi saya tak boleh marah dia. Marah lagi viral pula, Ustaz Kazim mengamuk. Dia nak suruh agama bagi puas hati dia. Saya kata macam ni, akak. Saya panggil akak. Saya kata. Macam ni akak nah. Satu hari Nabi Ibrahim sembelih anak dia. Asah golok, asah pisau tajam-tajam, pasal nak sembelih anak dia. Zalim tak? Daripada otak akak zalim tak? 2. Mak Nabi Musa, dia ambil Nabi Musa hak masih kecil tu, pergi buh dalam kotak kayu, pergi hanyut di sungai. Bukan sungai belakang rumah kita tu, hak tumit je. Sungai Nil tu, dalam gila tu, boya pun ada tu. Akak cuba fikir, zalim tak seorang mak lentarkan anak dalam sungai? Akak ingat tak cerita tukang sisir Masyitah, anak Firaun, tukang sisir rambut dengan baby dia kecil. Disuruh terjun dalam api dan dia terjun. Akak fikir tak benda tu zalim? Semua benda-benda ni Allah yang suruh buat. Sembelih anak, Allah suruh sembelih. Tinggalkan anak di Mekah dengan isteri di Mekah dalam keadaan tak ada air, tak ada elektrik, tak ada rumah, tak ada orang, tak ada makanan. Siapa yang suruh Nabi Ibrahim tinggalkan Hajar dan Nabi Ismail? Allah. Tadi di sekolah saya tak ada elektrik 10 minit, pakat kelang kabut. Pasal apa? Tak ada elektrik 10 minit. Telefon kami pun tak ada. Tak apa, kalau satu kampung tak ada, tak apa, ingatkan rumah kami. 10 minit tak ada elektrik, bising. 10 minit tak ada air, bising. Bayangkan Siti Hajar, elektrik tak ada, air tak ada, tinggal 2 anak beranak di dalam padang yang kering tandus, tanah yang tak ada apa-apa benda, orang pun tak ada. Nak nyembang dengan siapa? Mai ular patuk, kalau jengking patuk nak panggil siapa? Jepam tak ada, pertahanan awam tak ada, bomba tak ada. Kalau sakit perut nak cari minyak mana? Minyak gamak tak ada, apa tak ada.
Siapa yang suruh duduk situ? Allah. Siapa yang suruh mak Nabi Musa lemparkan Nabi Musa dalam sungai? Allah. Siapa yang suruh terjun baik Masyitah ke, baik Asiyah ke, isteri Firaun ke yang dibunuh? Siapa-siapa sajalah. Siapa dia yang suruh benda-benda tu? Allah. Adakah Allah tu zalim? Tak. Setiap apa yang berlaku tu perintah Allah. Dan mereka buat. Dan keputusan dia sangat hebat. Allah suruh sembelih Nabi Ismail, Nabi Ibrahim buat. Apa jadi pada dia? Allah suruh Siti Hajar dan Ismail duduk di Mekah. Apa jadi pada Mekah? Allah suruh lemparkan Nabi Musa di laut. Adakah di sungai? Adakah Nabi Musa mati? Tak. Semuanya ada hikmah. Soalan dia, siapa yang menyuruh Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah yang umurnya 9 tahun duduk sekali? Siapa? Adakah nafsu Nabi Muhammad? Tak. Allah yang suruh kahwin. Maknanya ada sebab. Adakah Allah menyeksa Siti Aisyah? Adakah lepas dia menikah masuk hospital? Adakah dia kemurungan? Tak. Ada benda lain. Tak ada dalam riwayat selepas kahwin dengan Nabi maka menderitalah Aisyah. Tak. Perintah Allah mana ada buruk? Perintah Allah semua baik. Kesudahan dia apa? Beribu-ribu hadis datang ingatan daripada Aisyah meriwayatkannya. Umur Aisyah panjang, walaupun Rasulullah dah wafat berpuluh-puluh tahun, dia masih lagi hidup menjadi rujukan pada umat manusia. Walaupun Nabi Muhammad dah tak ada, tapi orang boleh tanya lagi pada orang yang hidup dengan Nabi, sebilik dengan Nabi, namanya Aisyah. Orang pakat tanya pada dia. Ada hikmah lain. Yang kamu nak ikut orientalis barat kafir yang tak suka pada Nabi Muhammad memburukkan cerita ni, yang kamu ikut tu pasal apa? Kamu bukalah keseluruhan cerita dia, barulah boleh faham. Ni tak, kamu beriktikad Islam, beriktikadnya kamu pada Allah Ta'ala Tuhan, tapi kamu petikaikan perintah Allah macam orang kafir petikai. Dalam hadis ni Nabi duk teriak mengenangkan orang perempuan. Apa dia yang Nabi nampak? Sabda Nabi SAW, telah aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan lidahnya, dan api neraka yang sangat panas dituangkan ke dalam lehernya. Dan aku lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepalanya. Yang ni hak Nabi dipertunjukkan dalam neraka. Nombor 1, yang tergantung lidahnya. Tuan-tuan, carilah seksaan yang paling buruk dalam dunia ni, tapi tak boleh lawan seksaan dalam neraka. Kita ingat dulu tok kita duk cerita zaman Jepun, bagi minum air sabun sampai buncit, pecah perut, Jepun seksa. Dia kata, ustaz tak kena. Depa cabut kuku ni ustaz, hidup-hidup cabut kuku. Ui. Kesudahan daripada seksaan Jepun tu apa? Mai habaq mai. Jepun ambil air sabun, dia bubuh dalam mulut. Kemudian ramai-ramai tentera dia mai pijak perut sampai pecah. Teruk ustaz, Allah azab. Selepas pecah tu dia jadi apa abang? Selepas pecah perut, dia mati. Nak kata apa lagi? Bodohnya ustaz ni. Okey. Lepas tu, lepas mati dia seksa lagi tak? Tak ada. Dah jadi mayat, bangkai apa semua tak ada. Dia pun campak buang lah. Oh, kalau macam tu tak teruk. Pasal mati. Yang neraka ni tak mati-mati masalah dia. Lepas kau diseksa ni, kau hidup balik, badalnahum juludan ghairaha. Lepas kau dibakar tu, kau akan digantikan dengan kulit yang lain pula. Hidup balik, bakar lagi. Hidup balik, bakar lagi. Dalam surah An-Nisa Allah sebut benda ni.
Kalau sekadar siksaan dalam dunia, dia siksa kita, kita mati habis-habis ha. Tapi hak dalam neraka ni tak habis-habis. Maka takutlah kepada hak neraka tu lebih pada hak dunia. Tuan-tuan, kita lepas sembahyang doa macam-macam. Ya Allah, murahkanlah rezeki, sihatlah tubuh badan. Bagilah temuduga anak aku berjaya. Bagilah SPM anak aku terbit 16 hari bulan ni dapat 9A. Ya Allah, hai perkenankanlah, lembutkanlah hati mak mertua aku. Ya Allah, lembutkanlah hati isteri aku bagi aku menikah lain. Macam-macam. Berapa ramai yang duk doa, Ya Allah, lapangkanlah kuburku, Ya Allah. Matikanlah aku dalam kebaikan, Ya Allah. Biarkan aku boleh mengucap kalimah la ilaha illallah sebelum aku mati, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, janganlah putuskan doa untuk aku selepas aku mati, Ya Allah. Yang banyak kita ada sebut dunia. Padahal dunia ni bila-bila masa boleh pi. Akhirat tu nanti. Patutnya minta ke akhirat tu lebih banyak pada hak dunia ni. Sepatutnya begitu. Baik, yang kedua dia lihat seorang perempuan yang tergantung dengan rambutnya dan mendidih otak kepala dia. Ketiga, pula aku melihat seorang perempuan yang tergantung dengan kakinya di atas terlipat, mengeluarkan segala malaikat yang menyiksa itu dengan dua tangannya daripada pihak belakang, dan minyak tanah dilumurkan pada badannya dan dituangkan air panas ke dalam mulutnya. Kaki tergantung, diikat ke belakang tangan dia, tenganga mulutnya, dituangkan air yang panas dalam lehernya. Yang keempat, aku melihat seorang perempuan yang tergantung dengan dua susunya, dengan dua buah dadanya, dan buah zakum dituangkan masuk dalam lehernya. Buah zakum ialah buah kayu yang di dalam neraka yang amat pahit. Maka apabila memakan mereka itu akan zakum, nescaya menggelegak segala isi perut mereka, menggelegak otak mereka dan gusi mereka, dan keluarlah lidah apinya daripada mulut mereka itu. Ni buah zakum juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Yang kelima, dan aku lihat pula seorang perempuan yang tergantung, padahal memakan ia akan daging dirinya, dan api neraka dinyala-nyalakan daripada pihak bawahnya. Yang keenam, dan aku pula melihat seorang perempuan yang tergantung, menambat oleh segala malaikat akan dua kakinya kepada dua susunya. Kaki dia dilipat, diikat ke dada, dan ditambat pula daripada dadanya, dia lipat pula ke ubun-ubun kepalanya. Tak tahu kalau gimnastik boleh buat. Kaki lipat ke dada, dah lipat ke dada, lipat lagi gulung sampai ke kepala. Dan dijadikan atas badannya itu beberapa ular dan kala. Keadaannya memakan ia akan dagingnya dan menghirup darahnya. Yang ketujuh, dan aku pula melihat seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya buta tuli, pekak di dalam korongan api neraka. Bisu dalam korongan api neraka. Padahal keluar otak daripada kepalanya dan lagi mengalir ke dalam hidungnya, dan segalanya amat busuk, berputar-putar seperti kena penyakit yang besar. Yang ke-8, aku melihat seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya dipotong segala daging badannya daripada hadapannya hingga belakang, daripada segala anggotanya, daripada gunting api neraka. Yang keseterusnya, dan aku melihat seorang perempuan yang tergantung, hal keadaannya hitam segala muka dan dua susunya, dan api memakan isi perutnya. Dan aku melihat seorang perempuan yang tergantung, kepalanya seperti kepala babi dan tubuhnya seperti tubuh keldai, dan di atasnya ribu-ribu warna daripada azab. Dan aku melihat pula seorang perempuan yang tergantung atas rupa anjing, dan api neraka itu masuk daripada bawah duburnya dan keluar daripada mulutnya, dan segala malaikat memukul mereka itu akan kepalanya dan badannya dengan pemukul daripada api neraka. Inilah sebab yang Rasulullah menangis bila dengar cerita Nabi. Kata Sayyidina Ali, maka berdirilah Siti Fatimah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anak Nabi ni pi dekat Nabi, dia kata apa?
hai kekasihku dan cahaya mataku, khabarkan olehmu apa-apa dosa mereka itu, hingga jatuh atas sekalian mereka itu dengan berbagai-bagai seksa. Wahai kekasihku, wahai cahaya mataku, tolonglah khabarkan kepadaku apa salah perempuan-perempuan tadi sampai seksanya dahsyat sangat. Maka sabda Nabi SAW, adapun perempuan yang tergantung dengan rambutnya itu, maka bahawa sesungguhnya ia tiada mahu menutup rambutnya daripada lelaki yang haram memandangnya. Yang pertama sebab tak tutup aurat. Hari ni ada orang bangga, dia kata walaupun dia tak tutup tapi dia boleh pergi umrah. Ada yang kata memang saya tak tutup tapi hati saya baik. Ada yang dah bertutup, buka balik. Bila tanya kenapa tak bertutup? Sebab saya tak nak jadi hipokrit. Saya nak menjadi diri saya yang sebenarnya. Allahu Akbar. Ada yang bertutup, kemudian buka. Kemudian bertutup, buka balik. Kita tanya kenapa buka tudung? Dulu kan dah bertudung. Saya jual tudung. Saya bisnes online. Jadi terpaksalah pakai tudung. Sebenarnya saya tak pakai. Ada yang tanya, kenapa awak tak bertudung? Suami saya pun tak kisah. Awak suami saya ke? Awak suami saya ke? Suami saya pun tak kisah. Ada ustaz yang bila tegur, kenapa kamu menyanyi dalam TikTok? Kenapa kamu hari ni pakai seksi dalam Facebook, menari tergedek? Dia marah kat ustaz tu pula. Ustaz ni nak tumpang glamour saya. Ustaz tu hanya nak tumpang populariti saya. Saya tahulah halal dan haram. Saya tahulah apa yang saya buat. Itulah jawapan-jawapan yang biasa kita dengar. Yang Nabi ni menangis untuk kita. Kita tak menangis untuk diri kita. Pelik oh. Rasulullah menangis untuk kita. Takut kita ni kena seksa. Yang kita ni pula tak mau ikut Rasulullah. Malah nak menangis untuk diri sendiri pun tidak. Bayangkan tuan-tuan. Buruknya perangai kita. Nabi Muhammad sayang pada kita lebih daripada kita sayang diri kita. Takkan nak selawat pun tak boleh pada orang yang mencintai kita. Takkan salah, takkan jadi bid'ah sambil berselang-seli berselawat ke atas Nabi pada manusia yang sangat cinta pada kita. Apa balasan kita untuk orang yang mencintai kita macam Rasulullah? Salah satunya ialah banyakkan selawat. Hari ni ada ustaz kata pula, apa ni? Abu Bakar pun tak selawat macam ni. Mana hantau? Apalah tuan-tuan. Ambil kisah ni. Yang tak tutup aurat tu, dia nak tempah balak untuk dia. Dia tak menangis. Tuan. Nabi pula pergi menangis untuk dia. Adapun perempuan yang tergantung dengan lidahnya, air panas dituangkan ke dalam lehernya, bahawa sesungguhnya ia menyakiti akan suaminya. Alhamdulillah ustaz, saya tak pernah menyakiti suami saya. Bagus. Saya hormat suami saya ustaz. Bagus. Saya tak pernah maki suami saya ustaz. Bagus. Saya tak pernah cakap kasar dengan suami saya ustaz. Bagus. Sebab apa? Sebab suami akak belum sebut nak menikah lain. Cuba suami akak cakap abang nak kahwin lain. Haram jadah punya lelaki. Cuba suami kata, Leha, abang cadang nak tambah lagi seorang, nak buka franchise yang baru. Binatang punya jantan. Sebab tu, jangan cakap kita beriman bila dapat suami beriman. Nak tahu iman kuat tak kuat bagi seorang perempuan, tunggu dia dapat suami dia jahat. Baru tahu dia beriman ataupun tidak. Memanglah dia baik, beras ni sampai ke siling punya banyak. Suami beli pereping beras tu sampai ke siling.
Tak payah pakai tangga tukar lampu, naik berat. Duit cukup, makan minum cukup, pakai cukup, semayang berjemaah, puasa berjemaah Senin Khamis, Quran baca sama-sama. Ya Allah, untungnya aku dapat isteri solehah. Belum soleh lagi, awak belum diuji. Saya untung ustaz dapat suami macam ni ustaz. Saya baik sangat. Saya solehah ustaz. Nama awak mungkin solehah, tapi awak belum lagi solehah. Sebab apa? Sebab Allah belum tes. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Belum lagi. Ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Al-Ankabut ayat 2. Apa kamu sangka kamu dah beriman sedangkan kamu belum diuji? Allah tes. Nak tahu awak beriman atau tak beriman, suami awak ditangkap, dipenjarakan pasal edarkan apa nama dadah. Sekarang suami duduk dalam penjara. Nah, awak sedang diuji. Berapa ramai yang dulu rajin semayang, bila suami dah duduk dalam penjara, duit tak ada. Ada hak jadi GRO pun ada. Siang kerja, pakai tudung elok. Malam part time GRO. Bila tanya pak saya apa? Suami saya dalam penjara. Saya nak bayar sewa rumah, nak bayar kereta, anak-anak nak sekolah, gaji tak cukup. Sebab tu dulu awak jangan cakap awak beriman sebelum diuji. Serupalah abang-abang ni. Abang-abang pekat kata, saya ni boleh semayang ustaz, saya ni boleh main mengaji, saya ni boleh buat ibadat, alhamdulillah ustaz, saya soleh ustaz. Belum, abang belum diuji. Jenis dapat isteri yang kuat beletek, isteri yang tak erti hormat, isteri yang jenis panah baran, baru tahu. Isteri yang kongko, yang kontrol, yang kongka tak habis-habis. Kena dapat isteri, abang jangan bagi duit pada mak abang. Abang jangan balik kampung tengok mak abang. Abang jangan gatai telefon adik abang. Abang jangan gatai nak bantu adik-adik abang tu sekolah. Ketok-ketok simpan duit balik. Nafkah untuk mak pun tak bagi, telefon mak pun tak bagi. Pasal apa? Pasal isteri tak bagi. Abang belum lagi soleh. Sebab itu Allah Ta'ala bagi ujian. Ada ujian yang dapat isteri jahat, ada ujian yang dapat suami jahat, ada ujian jadi miskin, ada ujian jadi kaya, ada ujian yang jadi dapat jawatan, ada ujian hilang jawatan, ada ujian pula sakit. Sebab ada orang kata Ustaz Kazim tu ngubat orang, Ustaz Kazim tu mengajar orang, ubat orang, doa kat orang, jampi kat orang, dia pun sakit. Lah, saya bila orang cakap tu, saya senyum. Saya kata, itulah tandanya saya manusia, Allah tu Tuhan. Bila sebut manusia, benda-benda macam-macam Allah boleh bagi. Kamu ingat manusia tu tak sakit? Dia manusia, dia bukan Tuhan. Subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Dia tak tahu doktor sakit jantung pun ada. Doktor jantung sakit jantung, doktor gigi sakit gigi. Kenapa tak pergi cakap kat doktor gigi tu? Sakit gigi doktor? Kata doktor gigi. Ini bodoh punya orang tak ni. Tak reti tentang hakikat makhluk ni. Baik. Yang keseterusnya. Dan ada pun perempuan yang tergantung dua susunya itu, maka ia memberikan susu suaminya tiada dengan izinnya. Dia kerja nurse, bahagian buat bersalin. Bila budak beranak ni duk menangis, mak dia pula koma. Mak budak tu ada apa nama, cim manis, darah tinggi apa, duk dalam wad koma. Anak duk menangis. Nurse ni duk menyusu budak, dia pun ada anak kecil 5 bulan. Dia ambil budak tu, dia kesian, duk nyusu budak. Diam budak tu. Yang suami kerja, dia tak minta izin pun untuk suami dia nak susukan budak tu.
Banyak kes macam ni tuan-tuan. Dia jadi anak susuan tanpa dia sangka. Kadang-kadang dia pergi rumah kakak dia bersalin. Kakak dia pula bengkak susu tak mau keluar. Yang anak duk teriak, kebetulan dia pun beranak kecil 6 bulan. Kak dia kata, "Leha weh, hang tolonglah bagi susu hang kat anak aku sat kesian nu duk nganga nu lapak." Adik dia pun menyusu. Tak telefon laki dia. Yang laki duk kuliah maghrib, duk nganga kuliah maghrib. Ni kena minta izin suami. Abang, anak Kak Yah ni duk lapak susu, nganga abang oi. Kak Yah pula susu tak terbit. Jadi cik nak minta izin nak susu anak dia. Silakan. Tak apa. Ini dia menyusu orang merata. Anak orang ni dia susu, anak orang ni susu. Kena 5 kali kenyang, 10 kali kenyang, jadi anak susuan dia. Jadi akak-akak ni jaga-jaga ni. Yang menyusu kan. Yang tu tak apa Ustaz, saya faham lah tu masalah dia. Saya ni silap Ustaz buka peti air, minum susu. Betul? Rupanya susu isteri saya untuk anak saya pergi balut air botol pula dah. Segelas tu ingat kan susu kita. Jadi saya anak susuan dia kan. Selagi aku ambil hang bola peti air tu kot. Duk nama pun budak. Tak cukup umur lagi budak tu 2 tahun. Hang berapa puluh tahun dah bila basah hang jadi anak susuan. Aduh. Bila kita faham kaedah usul dia, faham keadaan fiqah dia, tak pening kepala. Masalah kita hari ni, bila tak faham tu mula kita duk kait macam-macam. Nah, macam lah orang cerita Ustaz, isteri saya pakai baju kurung, okey. Dia pakai baju kurung sutra lah, sutra betul lah, okey. Kemudian dia pergi sembahyang maghrib, dia pakai telekung pula. Dalam tu baju kurung sutra, habis tu dia pakai baju telekung pula sembahyang macam biasalah. Jadi sah tak sembahyang tu Ustaz? Pasal apa tak sah? Sutra tu kan buat pada taik ulat. Taik kan najis. Oh gitu pula. Siapa kata yang buat pada taik ulat? Sutra taik ulat. Tu kat telekung tu abang tak tengok pula taik lalat. Siapa yang kata buat pada taik ulat? Kalaulah kata sutra tu najis, bukan kata lelaki tak boleh pakai, perempuan pun tak boleh pakai. Kalaulah kata sutra tu najis, bukan kata nak pakai, jual pun tak boleh. Kita laki-laki tak boleh pakai sutra, tapi jual sutra boleh. Pasal dia bukan najis. Laki-laki tak boleh pakai emas, tapi dia boleh jual emas. Laki-laki tak boleh pakai telekung, tapi dia boleh buka kedai jual kain telekung. Yang ni yang banyak orang tuan-tuan, dia duk guna otak dia bila pi membahaskan satu-satu isu. Baik, yang terakhir. Dan kata dia lagi, ada pun perempuan yang tergantung dengan 2 kakinya di dalam kerongkongan api neraka, maka bahawa sesungguhnya ia keluar daripada suaminya dengan tiada izin daripada suaminya. Keluar daripada rumah tanpa izin suami. Bang, saya dah kahwin dengan abang ni, saya nak minta izin lah nak pergi kerja. Saya sebagai cikgu sekolah, saya minta izin lah. Abang izinkan. Mulai hari ni abang, tiap-tiap kali saya pergi sekolah, saya tak payah minta izin abang tak payah. Dah itu kerja hakiki awak, pergilah abang izinkan. Okey. Habis sekolah pukul 2, dia pergi IKEA. Pergi IKEA. Geng sekolah dia, 4-5 orang dengan kerani sekolah pergi sekali. Pergi cari pinggan mangkuk. Hang dah bagi tahu kat laki hang nak? Laki aku bagi. Laki hang bagi, hang pergi sekolah, bukan pergi IKEA. Tak apa, balik lagi aku minta ada izin. Elok nak balik, melanggar atas tu. Melanggar dengan lori. Mati. So, macam mana? Polis telefon isteri dia, Encik Johan. Ya, kami daripada polis.
Sungai Dua ni. Ya. Nak maklum jenazah isteri Encik Johan ada kat hospital Seberang Jaya. Kenapa dengan dia? Aksiden. 5 orang. Sudah. Pi bergegah. Tanya dia aksiden di mana? Sekolah tu. Sekolah hujung tu. Mati tang sana. Rumah belakang masjid. Bini hang pi mana? Tak tahu. Tak pi mana tahu. Dia tak telefon pun. Jadi apa? Yang suami ingat dia pergi sekolah, dia tak habaq pun. Laki bini hang pergi IKEA, tengok beg IKEA penuh. Yang ni nak elak ni, dia kata tak apa, balik sekali lagi aku minta izin. Kok sempat balik? Kok tak sempat? Apa tak sempat ustaz? Saya sampai pukul 4:30. Sempat sampai. Tengok-tengok laki tak sempat. Laki pula mati ngelanggar tu. Hang tak bagi tahu kat dia pun. Adakah waktu dia duduk atas katil mayat tu, abang minta izin kemarin pergi IKEA. Nak minta izin apa hamba Allah mati lah. Sebab tu akak-akak minta izin. Yang dia izin pergi sekolah, yang pergi cari cah kutiau tu kena minta izin. Balik pada sekolah, berderah cah kutiau tu. Duduk lepak dengan kawan. Jadi kalau hak mana dia dah izin daripada awal, silakan. Yang mana yang kita baru nak pi lepas tu, minta izin daripada suami. Sebab takut jatuh fitnah yang bukan-bukan pada seorang isteri, yang menimbulkan perbalahan rumah tangga. Baik, tandakan di situ. InsyaAllah kita sambung lagi. Baik, cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.